Kita nak balik bercerita tentang pakej 15 bilion ini, pakej Permai ini, dan untuk mendapatkan sedikit maklum balas, kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Cuma tinggal lagi hari ini saya dinilai hari pertama PKP 5 kali sebut tadi. Itulah dia. Betul lah doktor. Doktor di Negeri Sembilan kan? Itulah dia. Ya. Okey, kalau boleh secara permulaan ini dapat diberikan sedikit maklum balas lah tentang pakej Permai ini, silakan. Okey, Suhaili, kalau kita soroti semula apa yang berlaku semalam di mana pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu dalam pakej rancangan ekonomi yang diberi nama Permai. Ini merupakan kali kelima, Suhaili, pakej rancangan diperkenalkan selepas terjadinya COVID-19 di negara kita, iaitu bermula daripada Mac 2020 tempoh hari, dan kita ada pakej prihatin PKS, pencerna, kita prihatin, terusnya ada belanjawan 2021, dan ini merupakan kesinambungan terhadap pakej-pakej yang telah diperkenalkan sebelum ini. Cuma saya ingin memberikan angka itu terlalu besar sebenarnya. Keseluruhan pakej-pakej ini sebelum ini 305 bilion. Belanjawan 2021 322.5 bilion. Dan juga pakej Permai ini menelan kos 15 bilion ringgit. Keseluruhan kos Australia yang dibelanjakan dari Mac tahun lepas sehinggalah ke Disember 2021 adalah sekitar 642.5 bilion ringgit dalam masa 22 bulan. Sesuatu yang tertinggi dalam sejarah negara kita di pembelanjaan untuk 22 bulan. Dan kalau saya ambil kira kepada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam dalam pakej Permai itu sendiri, pertama sekali, perkara pertama yang dititik beratkan adalah berkaitan dengan kesihatan. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan satu situasi di mana peningkatan kes COVID yang agak mendadak menyebabkan fasiliti di hospital dan juga di klinik kesihatan itu sendiri perlu diimbangi. Dan dengan itulah satu pengumuman yang diberikan malam, iaitu dengan pertama sekali dengan menyebut bahawa vaksin akan diberikan pada hujung bulan Februari. Yang kedua adalah bantuan khas sekaligus kepada frontliner itu RM500 yang berkaitan kesihatan dan bukan kesihatan RM300. Dan juga disebut juga bahawa bayaran RM600 sebulan dan juga RM200 sebulan yang diberikan kepada petugas frontliner diteruskan. Cuma saya berpandangan mungkin pada masa yang akan datang kerajaan boleh mempertimbangkan one off yang lebih tinggi lah daripada RM500 untuk lebih melihat kepada pengorbanan daripada frontliner kita yang pada ketika ini bertubuh selubung, dan mungkin pada akan datang tu kerajaan boleh pertimbangkan. Pada ketika ini satu permulaan yang baik. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan 3,500 petugas kesihatan itu sendiri yang tambahan untuk membantu yang sedia ada. Dan yang terakhir sekali adalah kontrak kesihatan itu sendiri adalah hospital swasta juga akan menjalankan peranan dalam membantu pesakit COVID sendiri. Itu dari segi kesihatan Australia. Cuma dari segi lain yang saya boleh ulas di sini yang boleh dijadikan intipati itu sendiri yang saya rasa penting juga untuk kita tekankan di sini adalah berkaitan dengan peranan teknologi. Saya sebut hari itu Australia, di mana kerajaan juga secara berterusan memberikan fokus kepada peranan teknologi itu, bagaimana peniaga-peniaga dapat menggunakan e-dagang dalam konteks berniaga dan juga memberikan pelepasan cukai kepada mereka yang untuk membeli telefon bimbit, komputer dan juga tablet itu sendiri. Itu yang kedua lah, selain daripada bantuan tunai itu sendiri seperti bantuan prihatin nasional dan juga yang diperkenalkan juga adalah bakul makanan itu RM100 kan, untuk membantu masyarakat yang terjejas. Dan juga kadar bantuan kebajikan juga dipertingkatkan. Selain daripada itu, subsidi upah juga telah ditambah baik. So, itu dia perbezaan Australia. Okey. Doktor, dengan 3 matlamat yang ingin dicapai menerusi pakej Permai ini, ada yang mengatakan ini seolah-olah nampak macam lama lagi ni PKP ni ataupun bagaimana? Sebab kita nampak lanjutan je, kemudian kita nampak
tempoh-tempoh ni ada dipanjang sehingga hujung tahun dan sebagainya, sama ada rebate, sama ada pengajuan cukai dan sebagainya. Apa komen doktor? Kalau kata saya ambil kira apa yang berlaku ni Israeli, kita dapati bahawa ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian lah. Yang pertama sekali kalau kita lihat PKP ni seakan-akan macam dia akan bersambung sebenarnya Israeli. Kalau melihat kepada trend bilangan yang dijangkiti COVID-19 tu tidak menurun ke 3 angka, setakat ni konsisten 4 angka. Dan kalau kita ambil kira itu sebenarnya sebab itulah kerajaan dan Yang Amat Berhormat pada banyak ketika semalam meletakkan April itu sendiri sebagai tempoh untuk sesuatu inisiatif yang diberikan. Dan saya menjangkakan soal ini bahawa akan ada juga inisiatif yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan yang mendatang ini, pakej rancangan ekonomi untuk membantu, sebab kita dapati bahawa keadaan itu perlu reda dan juga ekonomi itu perlu diteruskan. Kalau saya boleh ambil kira semalam Perdana Menteri sebut berkaitan dengan program subsidi upah sehingga April 2021. Dan pada pandangan saya ini kemungkinan kerajaan boleh melihat supaya perkara ini ataupun subsidi upah boleh teruskan kepada 10 tahun kedua dan ketiga. Sebab apa? Bila keadaan ekonomi ataupun situasi lebih baik 4 ke 5 sendiri, maka kerajaan memastikan bahawa benda itu akan kesinambungan dan berterusan sehingga 10 tahun kedua dan ketiga itu sendiri. Ia termasuk juga saya berpandangan Soeli bahawa moratorium itu sendiri perlu diberikan secara automatik kepada peminjam itu sehingga sekurang-kurangnya Jun 2021 Soeli, dan tapi juga untuk M40 itu sehingga itu terutama mereka yang berpendapatan 15 atau 10,000 ke bawah yang pada ketika ini juga menghadapi masalah untuk mereka di Lembah Kelang itu sendiri. Okey, doktor, maaf audio doktor agak kurang jelas sikit. Barangkali boleh diperbetulkan apa aspek teknikal di sebelah doktor? Mungkin satu je. Kalau boleh dapat. Ya, sebab kita bercakap tentang satu sangat-sangat penting ni, terutamanya subsidi upah dan sebagainya, harapnya ada dilanjutkan dan macam-macam lagi perkara. Okey, doktor boleh dengar jelas? Kalau boleh kita nak saya dengar dengan jelas. Ya. Okey, sekarang baru saya dengar jelas. Okey doktor, kalau boleh kita nak bercakap dari aspek individu persendirian pula. Kita yang mempunyai harapan untuk dengan segala kemudahan diberikan ICINA lah, kemudian macam-macam lagi, dan inisiatif bakul itu pun food basket ini, ya, bakul makanan ini sangat-sangat menarik. Apa yang sepatutnya rakyat Malaysia individu persendirian ini dapat ambil manfaat secepat yang mungkin dari segi kemudahan diberikan, dari segi pengecualian diberikan, dari segi rebate diberikan untuk berupaya mengawal kewangan mereka dalam kehidupan seharian ni? Okey, kalau kita lihat apa yang diumumkan semalam, paling penting untuk contoh saya ambil kira satu PKS itu sendiri. Kalau kita ambil kira PKS itu sendiri, Soeli, kita dapati bahawa kerajaan telah memperkenalkan geran khas prihatin itu sendiri, iaitu geran khas prihatin permai kepada 800,000 PKS, iaitu 500,000 di kawasan PKP, iaitu 5 negeri dan juga 3 wilayah, dengan peruntukan 1,000 untuk setiap PKS, dan juga 300,000 PKS berada di negeri-negeri lain, iaitu memperoleh 500 ringgit. PKS ni penting Soeli sebab PKS ni merupakan nadi kepada ekonomi negara dalam konteks KDNK negara, menyumbang 38% dan juga menyumbang 66% peluang pekerjaan. Dalam PKS ni perlu merebut untuk mendapatkan geran khas prihatin permai itu sendiri. Dan juga Soeli, saya ada tertarik juga untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh dilihat juga oleh kerajaan dalam khususnya mengimbangi isu-isu semasa, terutamanya kenaikan harga barang Soeli. Sebab kita dapati Soeli sekarang ni, kalau kita pergi ke pasar raya, sudah nampak di situ ada kenaikan harga barang, terutamanya sayur-sayuran. Saya pun melihat perkara-perkara ini perlu diberikan pertimbangan, dan juga dalam proklamasi darurat tempoh hari, Perdana Menteri juga menyebut bahawa jika terdapat keperluan untuk melaksanakan ordinan untuk mengawal harga barang itu begitu penting. Sebab kita tidak mahu macam ini Israeli bila kerajaan memberikan bantuan dan sebagainya, namun disebabkan oleh kenaikan harga barang itu menjejaskan dari segi perbelanjaan rakyat itu sendiri. Dan itu sesuatu yang saya telah nampak, dan saya rasa penting untuk kerajaan melihat dalam konteks kenaikan harga barang yang dilihat berlaku dengan jelas.
Itu satu cadangan atau satu poin yang sangat valid disyorkan. Doktor, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan panjangkan perbincangan ini pada masa lain. InsyaAllah, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih banyak Dr. Anwar, Profesor Madya, Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia bersama kita. Jadi banyak perkara harus dilihat. Betul. Apabila adanya insentif oleh kerajaan ini, seperti disebutkan, mungkin akan ada pihak yang bagi kesempatan. Bila dah ada duit untuk berbelanja, tiba-tiba dengan keadaan menggunakan alasan darurat dan sebagainya nak naikkan harga barang kan. Kita harapkan masing-masing dapat memberi kerjasama dengan kita sendiri sebagai pengguna untuk berbelanja dengan berhemat. Tapi mereka sebagai peniaga juga tidak mengambil kesempatan di atas keadaan ini kan. Sales juga dilakukan ngam-ngam pada tarikh dan yang dikeluarkan bantuan dan sebagainya. Ada misi yang lebih penting sebenarnya selepas ini adalah untuk menyusun ekonomi pula. Tapi kewangan kita macam mana. Tapi tidak boleh dilakukan jika penularan wabak ini terus berluasa dan terus meningkat. Kita harapkan anda mengambil iktibar juga daripada apa yang berlaku. Okey.